Malaysia Madani. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam Red Line. Dia slogan baru pula Red Line sekarang ni. Okey, Fitri, terima kasih. Office kat mana? Office saya kat Batu 11. Fitri pun duduk Kuantan dengan ceritanya ya. Dekat Mak Kilau. Okey, siapa lagi tu? Jalan John Labu. Terima kasih. Okey, hari ini saya nak ulas sikit lah ya sebelum saya naikkan anda untuk kita sembang-sembang. Pertamanya, kepada anda di luar sana, tak kira lah orang tua ke, orang muda ke, orang pertengahan umur ke, orang muda macam saya ni ke, kan? Saya nak pesan satu, Jaya Gading. Oh, Jaya Gading, kat mana ni? Azman. Kat Jaya Gading, Azman. Dekat dah tu, Jaya Gading. Mari sini, tapau, Nescafe Ice, bawa ke office saya. Ya, saya tunggu anda ke office. Abang Wan jawab salam. Saya peminat Abang Wan. Siapa ni? Ida Syida. Waalaikumsalam. Terima kasih bagi anda yang baru singgah di room. Lawa baju Kota Abdul Jalal. Ini baju ada 2 lai saya beli. Dekat Shopee. Kat Shopee ya. Anda boleh dapatkan Malaysia Madani kat Shopee. Warna biru keadilan dengan warna merah. Minta maaf awal function multi-quest dan CEO host dalam live saya belum available. Apa barang bimbing? Alasan lah bimbing ni. Bawan nanti nak jumpa bang, boleh ke tu? Boleh, sahabat jumpa saya boleh. Ya, Walaon pun ramai nak jumpa saya ni. Siap nak kutip lagi minta alamat. Macam-macam tu lah Walaon ni. Orang suruh buat kerja untuk membangunkan negara, dia sibuk nak kutip orang. Berapa ringgit baju ni? Katanya baju ni berapa ringgit Saya pun lupa. Kalau kat Shopee mungkin RM12 kot. RM12 katanya. Satu live. Zam reformasi. Okey, terima kasih. Sugol. I love Abang Wan. Kau pun dah penyakit macam Kamil lah sekarang ni, Sugol ya. Incas kahwin ni katanya. Oh. Tu budak askar tu, bila dia panggil Incas tu, saya faham lah. Budak askar ni, bekas askar ni. Tayangan filem berapa minggu, Wan? Biasanya paling minima 2 minggu lah. Masih ada lagi? Ya, siapa yang belum menonton filem Anwar Anto Story, masih ada lagi masa untuk anda untuk menontonnya. Di Kuantan masih ada lagi di ECM. Ya. Siapa lagi ni? Bob Carol. Apa khabar? Red. Kita harapkan Red dalam keadaan sihat walafiat. Ya. Jadi itulah saya nak pesan kepada anda di luar sana, terutamanya anak muda. Dalam keadaan negara kita sekarang ini, pimpinan negara kita bertungkus lumus untuk memajukan negara, untuk memulihkan ekonomi yang 2-3 tahun belakang ini amat teruk. Ya, dengan keadaan barang yang sebelum ini, 2-3 tahun sebelum ini, bukan saja mahal, tetapi tak ada barang. Ya, telur pun tak ada telur, kelada pun mahal. Minyak masak pun dulu tak ada, kelada pun mahal. Ya. Tapi berjaya, alhamdulillah, dipulihkan berkat kerja kuat dan kesungguhan pimpinan dan juga menteri-menteri dalam kerajaan perpaduan. Kalau tanya kepada Walaon, dia tak akan mengaku, ya, sebab puak-puak ni mengaku aja perjuangan Islam, tetapi dia tidak menyahut apa yang Allah serukan, bahawa bersyukurlah atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kamu. Apabila telur dulu tak ada, tiba-tiba telur boleh ada, maknanya kita kena bersyukur. Bukan saja ada, telur turun harga. Ini kenyataan, saudara. Tapi kalau ada saudara pergi beli telur kat kedai, tiba-tiba mahal. Kemudian saudara salahkan kerajaan, itu tak betul. Itu bukan cara dia. Ya? Pertama, kita kena pastikan berapa harga telur sebenarnya. Kalau kita pergi kedai, harga tu mahal, buatlah laporan. Ya, macam harga gula. Harga gula adalah harga barang pasaran, barang kawalan. Kita tahu harga sebenarnya yang ditetapkan oleh kerajaan. Harga siling dia. Tetapi kita pergi sebuah kedai tiba-tiba mahal. Bolehlah buat laporan. Janganlah bila mahal, ya, orang semelih kita salahkan kerajaan. Takkanlah kerajaan nak pergi semua kedai, ya, di feda-feda, di cucuk kampung. Ya, kita lah yang jadi lidah, ya, mata dan telinga kerajaan. Kalau ada yang melanggar peraturan, melanggar arahan kerajaan tu, kita report. Tetapi Walaon bukan macam tu. Ya?
Dia sengaja pergi kedai yang mahal. Ada yang perangai macam tu. Ha? Dia sengaja pergi kedai yang mahal, dia ambil bil ke, ambil gambar ke, dia kata, tengok kerjaan, kata harga barang turun, tapi saya beli mahal. Itu cara yang berniat tidak baik. Ya? Jadi orang macam ni dikatakan orang yang kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Sepatutnya kita bersyukur, daripada barang tak ada jadi ada. Ya, daripada mahal jadi murah sikit. Patut bersyukurlah. Bukanlah kerana kita asyik memikirkan tentang politik saja. Semua perkara nak dipolitikkan. Ya? Akhirnya yang jadi mangsa kita sendiri. Pimpinan politik, dia menggunakan kita saja. Ya? Pimpinan politik, dia menggunakan kita saja. Dia hasut kita supaya kita bercakap benda yang tak betul. Dia menghasut kita supaya kita bercakap benda yang memfitnah. Ya? Benda yang memfitnah. Tapi kalau kita bercakap, yang kena kita. Dia tak kena. Ya, dia tak kena. Kita yang jadi lidah mereka. Kita yang kena. Contoh dah ada, saudara. Ya, kita kesian tengok kadang-kadang rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita. Terutamanya anak-anak muda. Ya? Oleh kerana teruja dan begitu gairah sekali nak mati syahid. Nak mati syahid, saudara. Ingat senang-senang nak mati syahid. Ya? Kamu tidak akan mendapat syahid, ya, mati syahid kalau kamu melakukan ataupun memperjuangkan perkara-perkara fitnah. Mana ada orang mati syahid dengan memfitnah? Ya? Jadi tak boleh, tak mudah nak mati syahid. Sebab itu pimpinan parti lebay pun tak ada yang nak mati syahid. Usahakan nak mati syahid, mereka nak masuk lokap pun tak ada. Masuk penjara jauh sekali. Jadi macam mana mereka nak syahid? Ya? Nak masuk lokap pun takut. Nak masuk penjara tak pernah. Cuba saudara sebut kepada saya. Tunjukkan kepada seorang saja pimpinan parti lebay itu yang pernah masuk penjara. Yang pernah diuji dengan kesusahan, kesukaran dalam dunia ni. Kita nak bagi tahu semua pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang agama yang hebat, semuanya diuji oleh Tuhan di dunia. Sebut sajalah. Zaman-zaman para sahabat. Khulafa ar-Rasyidin. Zaman-zaman para sahabat dan sahabat-sahabat yang lain. Sehingga sampai ke zaman-zaman ya, ulama-ulama mazhab-mazhab, semua mereka pernah dipenjarakan. Bahkan ada yang mati dalam penjara. Pejuang-pejuang politik, pejuang-pejuang rakyat, semuanya diuji. Sebut saja pejuang yang hebat dalam dunia ini. Sama ada mereka Islam ataupun mereka bukan Islam. Semua mereka akan Tuhan uji di dunia. Ya? Gandhi pernah diuji, Nelson Mandela, walaupun bukan Islam, tapi mereka perjuangan untuk rakyat mereka diuji dengan penjaranya, ya? Belum lagi dipukul, disepak, diterajang. Mereka semua diuji. Mereka lah pejuang. Ya? Macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia diuji daripada zaman dia pelajar lagi. Belum masuk politik pun. Ya, dalam zaman pelajar lagi dia telah diuji. Apabila dia mengetahui demonstrasi di Baling. Ini ramai anak-anak muda yang mungkin tak tahu kisah Anwar Ibrahim. Sebab tu saya minta pergi tonton wayang itu. Kenapa kita nak minta ramai-ramai tonton? Bukan kerana nak bagi syarikat penerbit itu kaya raya. Ya, tak ada kena-mengena dengan kita pun. Penerbit itu pun bukannya orang daripada parti kita. Ya, orang Indonesia sana, ya pengarah dia orang Indonesia sana. Ya. Cuma dia dibantu, idea dia dibantu oleh Zuna. Lukis kartun. Tak ada apa kepentingan pun kita. Kita mempromosi supaya orang tonton filem ini bukan untuk nak bagi mereka untung. Kalau mereka nak untung, mereka buat cerita seram, cerita hantu. Orang Melayu minat lah. Ya? Cerita kelakar, cerita lawak bodoh kan. Cerita percintaan, cerita peperangan, ataupun cerita macam polis Evo. Boleh aja. Kalau nak cari keuntungan. Tetapi mengapa mereka memilih jalan untuk membuat filem seperti ini? Menceritakan kisah-kisah perjuangan dan tokoh-tokoh. Kenapa? Sebab nak bagi kita cerdik. Sepatutnya kita berterima kasih. Kalau tak pernah sebelum ini ada filem seumpama ini.
Kalau ada pun, bukanlah menampilkan seorang-seorang tokoh. Apatah lagi tokoh itu sekarang ini menjadi Perdana Menteri kita. Kita suka ke tak suka ke, itulah Perdana Menteri kita. Kalaulah Perdana Menteri dulu, yang naik jadi Perdana Menteri bukan kerana demokrasi, yang naik jadi Perdana Menteri kerana tebuk atap, ya, yang naik jadi Perdana Menteri kerana dibayar, diupah dengan jawatan-jawatan dan kedudukan untuk mendapat sokongan, dia jadi Perdana Menteri, itu pun kita iktiraf dia sebagai Perdana Menteri. Apatah lagi Perdana Menteri ini mendapat pengiktirafan rakyat, mendapat pengiktirafan raja-raja, diabsahkan oleh Parlimen. Takkan itu kita tak boleh nak terima dia sebagai Perdana Menteri? Kalau tak terima, mana ada yang tak kena dengan hati kita. Ya? Jadi Perdana Menteri kita sekarang ini mempunyai sejarah-sejarah, liku-liku perjuangan dia yang panjang. Tak banyak Perdana Menteri kita mempunyai sejarah sedemikian rupa. Saya sebutlah. Bukan mereka tidak ada sejarah perjuangan, ada. Tapi tak sehebat Perdana Menteri kita sekarang ini. Tuanku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Ada sejarah, ada. Ya, bagaimana dia bersama dengan British, bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan. Ada sejarah dia. Dan saya setuju kalau ada orang nak filem kisah dia. Kalau ada mana-mana pihak yang nak buat filem tentang Tunku Abdul Rahman, saya setuju. Dan saya boleh bantu untuk promosi. Kita sama-sama bantu untuk promosi filem itu. Tak kira Tunku Abdul Rahman tu parti mana dulu pun. Kerana kita nak mencerdikkan rakyat Malaysia supaya mengenali sejarah perjuangan tokoh-tokoh yang pernah memimpin negara kita. Lepas Tunku Abdul Rahman, Tuan Abdul Razak, Tun Hussein, semua ada sejarah. Mungkin kita boleh buat sejarah Tun Razak. Yang jasanya yang paling kita ingat adalah membantu dan meningkatkan ekonomi orang Melayu. Menubuhkan feodal-feodal. Ini boleh dibuat filem. Tapi kenapa waktu itu tidak ada orang terlintas nak buat filem? Tun Hussein juga ada sejarah perjuangan dia yang baik-baik. Ya. Jadi apabila sampai ke Perdana Menteri PMX ini, sejarah dia, perjuangan dia, liku-liku kehidupan dia jauh mengatasi ya pemimpin ataupun Perdana Menteri sebelum ini. Mana ada satu orang Perdana Menteri yang pernah dipenjarakan berkali-kali, yang pernah difitnah, diaibkan, yang pernah dipukul, disepak dan diterajang. Tak ada, saudara. Hanya satu orang saja setakat ini yang menjadi Perdana Menteri negara kita, yang pernah diuji dengan penjara berkali-kali, bukan saja di penjara, disepak, terajang, diaibkan dan sebagainya. Sebab itu saya katakan filem ini penting untuk kita tonton. Ya. Walaupun filem ini dilihat 1.5 jam lebih kurang. Baru ini saya ada buat program ya bersama dengan Zuna dalam live saya di TikTok dan juga di YouTube. Zuna bersama dengan seorang lagi pengarah yang hebat, Azli Syauqi. Ya, Zuna bagi tahu, jangan dengar kabar angin mengatakan filem ini telah pun dipotong 1 jam lebih, setengah jam dipotong. Tak ada. Sebenarnya lebih kurang 8 minit sahaja dipotong filem itu. Bukannya dipotong banyak sangat, 8 minit saja. Asalnya filem itu pun memang tidak panjang. Ini diakui sendiri oleh Zuna, penerbit eksekutif filem Anwar Untold Story. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ya, Nizam ke apa tu? Saya tak boleh nak baca sangat kat sini. Jadi yang bagi salam tu saya ucapkan Waalaikumsalam. Yang baru masuk, terima kasih banyak Acik. Waalaikumsalam Acik. Asrul. Ya, mana yang sempat hari ni yang bekerja, saya faham ada yang bekerja, ya, banyak kerja yang dibuat pada hari ni. Jadi mana yang sempat singgah di room saya minta terima kasih. Fairuz Lead, ya, salam Bawan, salam. Jadi kita sambung balik, ya. Sebelum saya nak buka kotak lah untuk share dengan kawan-kawan. Dekat sini line saya kat pejabat ni line tak apa kuat, ya. Sebab tu saya jarang buat live dekat pejabat ni. Sebab line tidak berapa kuat. Ya? Jadi itulah pentingnya sejarah. Sebab itu kita buat penerangan. Banyak room sekarang ni saudara. Ya? Memberikan penerangan kepada anda. Anda boleh pilihlah mana-mana room yang anda rasa memberi manfaat kepada anda.
Jangan masuk room cicak mangkarung, ratu nangka tu. Kalau saudara masuk room dia, kan, dia menghasut saudara pula, jangan masuk room orang lain. Macam kita tak ada, kita terbuka, terpulang pada saudara, mana-mana room. TikTok yang saudara nak ikuti live, masuklah. Tapi jangan tinggal otak. Jangan tinggalkan otak anda di luar. Masa ikuti live, bawa otak sekali dan kita fikir. Timbangkan. Ya, ini masuk room cicak mangkarung, ratu rangka tu. Lepas tu dia beritahu, jangan masuk room orang ni, jangan masuk room orang ni. Sebab apa saudara? Sebab dia tak mahu. Ya, pengikut-pengikut dia dicerdikkan oleh orang lain. Dia nak pengikut-pengikut dia stay bersama dia dan mudah dia nak perbodohkan. Dia hasut anda, dia bawa naratif yang tak betul, kemudian anda pun lebih teruja. Maka anda pun sebarkan, dan last sekali anda kena cekup. Ya? Dia tak ada kena apa-apa. Paling kuat diiring anda kat balai je pun. Ya? Dia buat live, dia ambil kamera, dia cakap, kau cakap sikit. Kita pun cakap lah, saya dibawa ke balai polis, saya bukan ada apa-apa pun, saya nak perjuangkan kalimat Allah saja pun. Saya ni nak jadi mujahidin. Saya ni kalau apa-apa pun, saya tak kisah, saya boleh mati syahid. Kita bercakap dalam live. Dia tukar rakam dia, yang tak kena dia. Tak ke bodoh kita. Dipergunakan oleh orang-orang macam ni. Dia dapat upah daripada pimpinan politik. Ada pimpinan politik bayar dia supaya buat live ataupun bekerja, menyampaikan propaganda. Kemudian dia pergunakan anda. Anda pun tak sedar diri bercakap benda yang tak betul. Sebab tu saya kesian yang jadi mangsa anak muda. Sebab dia tahu anak muda ni lahir mengundi umur 18 tahun saja, tak kenal siapa dah pemimpin yang bagus, yang tak bagus. Terus terpedaya dengan propaganda yang dimain oleh TikTok. Hari pertama saja mengundi, dia kena anak Ibrahim itu pelewat. Hari pertama saja dia mengundi, dia kata anak Ibrahim itu pro LGBT. Hari pertama mereka mengundi, dia kata anak Ibrahim kalau pilih, budak sekolah akan pakai seluar pendek, perempuan akan buka tudung. Itu je mereka tahu dan mereka buang undi waktu itu. Alhamdulillah Allah selamatkan dalam PRU yang ke-15. Walaupun mereka mendapat sokongan meningkat undi mereka, tetapi mereka masih gagal untuk memerintah negara ini. Allah dah tentukan bahawa Perdana Menteri kita adalah Anwar Ibrahim. Kerana perjuangannya puluhan tahun, 24 tahun dia berjuang. Dia berjuang untuk orang Melayu, dia juga berjuang untuk umat Islam. Dia juga berjuang untuk semua kaum, termasuk juga di Sabah dan Sarawak. Sebut saja mana kaum yang ditinggalkan oleh Datuk Seri Ibrahim. Tak ada, saudara. Tak ada. Sabah, Sarawak yang jauh daripada kita. Anwar boleh lihat bagaimana penderitaan dan kesusahan rakyat di Sabah dan Sarawak. Sebab itu, dia satu-satunya tokoh yang berjaya menunaikan perjanjian semenjak tahun 1963. MA 63 yang telah begitu lama dibuat perjanjian. Dan tidak ada satu Perdana Menteri pun yang mampu menunaikan janji tersebut melainkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan propaganda. Kita ada bukti, kita fakta. Ya? Sebab itu nama dia sekarang ini meningkat di Sabah dan Sarawak. Dulu Sabah dan Sarawak tidak berapa sangat teruja dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab reformasi itu berlaku di Kuala Lumpur, di Kota Bandaraya, di Semenanjung negara kita. Tidak sangat berlaku di Sabah dan Sarawak. Sebab itu slogan reformasi kurang kedengaran di Sabah dan Sarawak. Tetapi hari ini Sabah dan Sarawak lebih kuat menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim berbanding kita di Semenanjung ini. Di beberapa negeri, bahkan di beberapa negeri, kerja mereka adalah untuk menghancurkan dan mencemarkan imej Perdana Menteri. Yang paling kita sedih, yang paling malang sekali saudara, orang yang paling banyak nak menjatuhkan Anwar Ibrahim itu adalah golongan Melayu Islam itu sendiri. Penyakit orang Melayu dulu tak habis-habis, iaitu penyakit hasad dan dengki. Tidak boleh ada orang yang lebih baik daripada dia. Ini penyakit orang Melayu yang pada saya pada hari ini masih belum dapat kita ubati. Sama ada kamu peniaga, apa pun jawatan kamu, penyakit itu masih ada dalam jiwa kita. Iaitu kita boleh tengok orang lain lebih daripada kita. Sebab itu bila Anwar muncul sebagai Perdana Menteri,
Orang yang sibuk siang malam nak jatuhkan Anwar, menaburkan fitnah, orang itu daripada golongan Melayu Islam. Pernah saya dengar pimpinan daripada kaum lain yang memfitnah Anwar, yang menghina, fitnah peribadi. Tuan-tuan pernah dengar daripada pimpinan MCA ke, gerakan ke, walaupun gerakan bukan daripada pihak kita. Pernah saya dengar pimpinan gerakan memfitnah Anwar Ibrahim secara peribadi. Yang kerja dia memfitnah Anwar Ibrahim siang malam. Tak ada, saudara. Yang datang daripada parti terbaik. Yang siang malam mereka, bibir mereka tidak berhenti menyebut nama Allah. Tetapi dalam masa yang sama, siang malam mereka menaburkan fitnah. Dan fitnah mereka ini dimakan, ditelan oleh anak-anak muda yang jahil ini. Dan akhirnya, anak muda inilah yang mendapat kesan dan risikonya. Sebab itu saya sedih. Ya. Ada anak muda yang sekarang ini telah pun ditahan dan disiasat. Dia juga ada keluarga. Ada mungkin juga ada anak bini. Kalau ditahan siasatan 2-3 hari. Atas sebab apa? Sebab menyatakan suatu benda yang karut, yang fitnah terhadap kerajaan. Apatah lagi bermainkan isu yang melibatkan 3R. Bangsa, raja, agama. Sekarang ini dia mainkan isu kalimah Allah. Wah, inilah modal paling besar bagi pihak sana. Nak menghasut anak muda. Sedangkan anak muda tak tahu apakah yang sebenarnya dalam isu kalimah Allah ini. Mereka mencetuskan isu yang tak wujud pun. Masalah yang tak pernah wujud dalam negara kita mereka cetuskan. Supaya nak dijadikan makanan kepada anak-anak muda yang tidak tahu maklumat ini. Dan anak-anak muda ini teruja. Kononnya mereka anak muda yang sanggup mati syahid. Mereka menyatakan apa yang disampaikan oleh pimpinan yang menghasut mereka. Yang jadi mangsa anak muda. Saya nak bagi tahu anak muda, anda tidak boleh mati syahid. Bahkan anda mendapat dosa apabila anda menyatakan satu perkara yang fitnah yang tidak pernah wujud dalam negara kita. Usahakan mati syahid, anda berdosa. Sepatutnya anda dapatkan maklumat. Sebab itu saya katakan, anda di luar sana, pergilah mana-mana room saat tak ada masalah. Dengar, tapi jangan tinggalkan otak anda di rumah. Bawa otak anda sekali. Jangan cagarkan kepada sesiapa. Jangan jadi hamba kepada mana-mana pimpinan politik tanpa anda menggunakan akal dan fikiran. Nak membezakan isu agama dengan isu perundangan biasa, itu pun tak boleh nak beza. Tengoklah pimpinan politik bila dalam parlimen mereka tak mampu dengan berdepan dengan kebenaran. Mereka tak mampu nak berdepan dengan kebenaran. Walaupun berdepan dengan Perdana Menteri sendiri, mereka tak mampu nak berdepan dengan kebenaran. Sebab apa? Sebab memang tidak ada kebenaran pun dalam dakwaan mereka. Sebab itu mereka tidak mampu bangkitkan hujah mereka. Mereka hanya mampu bangkit hujah di depan anda semua, di luar parlimen. Di luar depan pimpinan kerajaan, mereka tak mampu berhujah, saudara. Sebab bila berhujah depan Perdana Menteri, mereka bukan berhujah dengan orang yang bodoh. Cuba tanya pimpinan mereka. Kenapa tidak bawa usul kalimah Allah? Bawa usul. Kalau betul-betul nak berdebat. Bawa usul. Benar atau tidak kerajaan sekarang ini menghina kalimah Allah? Bawa usul. Kenapa tak bawa? Sebab dia tahu memang tidak ada masalah pun. Memang tidak berlaku pun. Tapi di luar parlimen, ya, di luar parlimen, jual nama Allah. Negara kita akan menjadi sebuah negara yang akan menghina segala hukum-hukum Allah. Perdana Menteri sekarang ini mencemarkan imej Islam, maruah Allah itu dipijak-pijak. Kalau kat luar, dalam parlimen lah. Dalam parlimen jangan ponteng. Berapa kali Perdana Menteri nak bagi tahu? Jangan ponteng parlimen. Sebab rakyat
bagi anda, undi anda untuk jadi ahli parlimen, nyatakan masalah rakyat. Ini pergi parlimen ponteng. Lepas tunggu je masa nak rampai kuasa. Oh semalam. Oh semalam bukan main saudara. Oh semalam dia rasa tak ramai hari ni ahli parlimen kerajaan. Kan? Inilah peluang terbaik kita untuk kita nak rampas kedudukan kerajaan. Anwar tak ada, dan ramai menteri pergi ke persidangan. Ya, bersama dengan ulama, ada pergi ke Langkawi. Wah, ini peluang kita ni. Maka mereka buat undi belah bagi dalam parlimen. Mudah-mudahan mereka boleh menang, kan? Rupa-rupanya bila buat undi belah bagi, bukan saja mereka nak menang, bukan saja mereka nak dapat 1, 2, 6 jumlah. Bahkan jumlah yang ada pada mereka pun berkurang, saudara. Daripada 74 yang mereka ada di parlimen, mereka dapat undi 56 je semalam. 56 ke 52? Lebih kurang itulah, 50 lebih. Itu je yang mereka dapat. Dan kita dapat 80 lebih. Dalam keadaan ramai ahli parlimen kita tak ada, tapi kita boleh dapat 80 lebih. Mereka dapat 50 lebih. 52. Ni, kawan kita beritahu ni, Muzaffar. Rupa-rupanya, usahakan 126 yang ada pada mereka pun kurang. Lebih hadi pun tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab mereka tahu. Buatlah macam mana pun, kalau buat undi, percaya tak percaya dalam parlimen, mereka pasti gagal. Di luar parlimen, sedap berkokok. Kita cukup jumlah. Lebih dari cukup. Kemudian kata pula, kita ada 126. Macam-macam, saudara. Kalau dekat luar. Sebab, dekat luar ni lah banyak seluang-seluang yang makan tai. Yang akan percaya cakap mereka. Bahkan ada yang sanggup menggadaikan nyawa mereka. Konon-kononnya demi Islam. Sebab itu saya nasihatkan anak muda. Saya nasihatkan anak muda. Kita jangan jadi seperti masyarakat tahun 80-an dahulu. Zaman-zaman Haji Hadi menjual fatwa amanat Haji Hadi. Ketika itu, yang termakan dengan amanat Haji Hadi adalah mereka-mereka yang jahil tentang agama. Jadi kita tak mahu sejarah itu berulang. Sehingga ada yang terkorban kerana percaya kepada amanat Haji Hadi. Hari ini, kita nak elakkan anak muda, jangan sampai mengulangi sejarah-sejarah buruk yang lalu. Di mana banyak kita mensia-siakan hidup kita hanya kerana kita percaya kepada seorang lebay yang menunggang agama. Hari ini, kalimat Allah menjadi tunggangan mereka. Sebab mereka nak cari kelemahan kerajaan dalam bab apa? Tak ada. Isu rasuah? Tak ada. Penyelewengan? Tak ada. Pembaziran? Tak ada. Harga barang yang kritikal? Tak ada. Apa lagi nak cari? Last sekali, ini peluang kita. Kalimat Allah. Dalam parlimen dah dijawab, dah dibahaskan. Kan? Dah diberi penjelasan. Tapi, mereka tak boleh terima dalam parlimen. Mereka cakap benda-benda yang mengarut kat luar. Dan anak-anak seluang yang tak tahu apa-apa dimakan. Umpan tahi pun mereka makan. Kesian saudara. Kadang-kadang dia dah kalahkan kita. Anak-anak kita. Saudara mara kita. Kita harus sedarkan mereka. Jangan jadi seperti zaman 80-an dulu. Keluar saja daripada mula Haji Hadi, semua percaya, semua pakai, semua perjuangkan. Dan sekali, ada yang sanggup mati. Yang dah mati pun. Di Memali. Haji Hadi, sihat walafiat. Masih hidup sekarang. Sama lah seperti hari ini. Ia duk sembang perempuan-perempuan kalimat Allah pimpinan mereka. Tapi yang ditahan, yang disiasat, anak-anak muda. Lepas tu dia puji anak muda. Bagus, kamu berjuang, kamu ni syahid, kamu ni memperjuangkan kalimat Allah. Dia cakap anak muda macam tu. Dia tak berani nak buat macam tu. Saya cabar pimpinan PAS.
Buat video, buat live, buat bagi tahu kerajaan sekarang ini telah pun menjual kalimah Allah dan cakap, nak tengok. Kita boleh buat report. Tapi mereka tak buat. Mereka suruh kamu buat. Kamu pun buat. Dalam kamu kena cukup.